Selamat sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Ravi Shankar Ganesan, bernombor matrik 2200159. Hari ini saya ingin membincangkan tentang tajuk perayaan agama di Malaysia. So di Malaysia terdapat pelbagai kaum lah. Antaranya ialah kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. So setiap kaum di Malaysia mengamalkan agama mereka. Iaitu agama Islam sebagai agama utama, diikuti dengan agama Buddha, agama Hindu dan juga agama Kristian. So mari kita lihat pada perayaan-perayaan yang disambut oleh So untuk agama Islam, perayaan pertama yang disambut ialah perayaan Hari Raya Aidilfitri. Perayaan ini disambut oleh umat Islam di seluruh dunia lah. Dan dia juga disambut pada 1 Syawal tahun Hijrah. Perayaan ini juga menandakan berakhirnya bulan Ramadan, di mana umat Islam akan berpuasa selama sebulan. Dan setelah habis berpuasa baru perayaan ini akan tiba. Dan juga perayaan ini juga bermula melalui dua cara lah, iaitu yang pertama cara ruqyah iaitu dengan melihat anak bulan, dan yang kedua ialah cara hisab, iaitu dengan melalui kiraan. Untuk adat rasam Hari Raya Aidilfitri, antara amalan-amalan yang dilakukan ialah amalan ziarah-menziarahi, di mana masyarakat kaum Melayu akan saling mengunjungi rumah sanak saudara dan juga rumah kawan-kawan mereka lah. Yang kedua adalah pemberian duit raya oleh orang dewasa kepada kanak-kanak lah. Dan tiga ialah mengadakan rumah terbuka. Sama ada pada Hari Raya Aidilfitri ataupun sepanjang bulan Syawal. So perayaan seterusnya bagi agama Islam ialah perayaan Hari Raya Aidiladha, juga dikenali sebagai Hari Raya Haji. So perayaan ini disambut oleh umat Islam di seluruh dunia pada bulan Zulhijjah setiap tahun. Perayaan ini bertujuan untuk memperingati semua umat Islam tentang kesanggupan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail sebagai simbol ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Dan pada Hari Raya Aidiladha, umat Islam akan mengadakan ibadah kurban, iaitu menyembelih binatang-binatang tertentu seperti unta, lembu, kerbau, kambing biri-biri dan sebagainya lah. Dan setelah menyembelihnya mereka akan bersedekah kepada masyarakat. Seterusnya bagi agama Hindu, kita ada perayaan Hari Deepawali. Hari Deepawali ini juga dikenali sebagai perayaan cahaya, di mana ia menandakan kemenangan kuasa baik terhadap kuasa jahat. Secara simboliknya cahaya yang menerangi kegelapan lah. Perayaan Deepawali ini juga disambut oleh umat Hindu pada bulan ke-7 kalender Suria Hindu. Pada malam sebelum hari Deepawali, kami sekeluarga akan mengadakan sembahyang kecil bagi mengingati datuk, nenek dan moyang kita yang telah meninggal dunia. Lepas tu pada pagi hari Deepawali kita akan bermandi minyak, bagi menyejukkan badan kita lah. Selepas mandi minyak, kami sekeluarga akan bersembahyang di rumah kita,
di mana kami akan mendapatkan restu daripada ibu bapa kita lah. Okey, selepas bersembahyang di rumah kita, kita akan pergi ke kuil. Okey. Selepas tu pada hari Deepavali juga kita akan menghiasi kolam di depan rumah kita. Di mana kolam ini merupakan hiasan bungaan halus yang terdiri daripada beras berwarna-warni. Okey, perayaan seterusnya bagi agama Hindu ialah Hari Thaipusam. So, Hari Thaipusam merupakan perayaan yang disambut oleh umat Hindu bagi menyambut kelahiran Dewa Murugan. Okey, Hari Thaipusam juga disambut pada bulan ke-10 dalam kalender Suria Hindu, iaitu bulan Thai. Okey, Hari Thaipusam ni merupakan hari untuk menunaikan nazar dan menebus dosa atau mohon ampun pada dosa-dosa yang dilakukan selama ni. Okay. Terdapat beberapa cara untuk menebus dosa. Salah satunya adalah dengan mengangkat kawadi. Okay. Seterusnya bagi agama Buddha, kita ada perayaan Tahun Baru Cina. Okay. So, perayaan Tahun Baru Cina ni merupakan perayaan yang terpenting bagi orang Cina bagi menyambut tahun baru dalam kalender tradisional Cina. Okay. Kalender tradisional Cina terbahagi kepada 12 kitaran dan dinamakan sempena haiwan. Okay. Tahun Baru Cina juga melambangkan titik permulaan dalam nasib dan kehidupan orang Cina. Okay. So, antara adat resam pada Tahun Baru Cina ialah pemberian angpau, lepas tu tarian naga dan tarian singa diiringi dengan bunyi gendang. Lepas tu jamuan yisang dan kuih bakul, okay, bersama keluarga. Seterusnya mercun, okay, yang dibakar pada tengah malam, okay, bagi menandakan bermulanya tahun baru dan sebagainya lah. Okay. Lepas tu Tahun Baru Cina ni ditamatkan selepas 15 hari dengan Cap Guh Mei. Okay, perayaan seterusnya bagi agama Buddha ialah Hari Vesak. So, Hari Vesak dirayakan pada bulan Mei. Okay. Dan juga Hari Vesak merupakan hari terpenting bagi penganut agama Buddha kerana Hari Vesak memperingati 3 peristiwa penting, iaitu peristiwa yang pertama ialah kelahiran Buddha, peristiwa kedua ialah apabila Buddha mendapat ilham, dan peristiwa ketiga ialah kemangkatan Buddha. So, pada Hari Vesak, penganut-penganut agama Buddha akan pergi ke Tokong Cina dan mengadakan sembahyang untuk Buddha. Okay, akhir sekali untuk agama Kristian, kita ada Hari Christmas. Okay. So, Hari Christmas merupakan hari yang terbesar dan terpenting bagi penganut agama Kristian. Okay. Hari Christmas disambut pada 25 Disember setiap tahun untuk memperingati kelahiran Jesus, iaitu pengasas ajaran Kristian. Antara adat resam pada hari Christmas ialah pemberian hadiah, sambutan keagamaan di gereja, dan juga membuat hiasan seperti pokok Christmas. Okay. Dalam agama Kristian juga ada Santa Claus, iaitu seorang mitos terkenal yang sering dikaitkan dengan pemberian hadiah pada hari Christmas. Okey, secara kesimpulannya, sambutan hari perayaan haruslah diamalkan oleh masyarakat di negara kita kerana sambutan ini dapat memupuk banyak nilai positif dalam diri kita, seperti menghormati adat dan tradisi keluarga, mengeratkan hubungan kekeluargaan, bekerjasama dan saling membantu antara satu sama lain, dan sebagainya lah.
Okey. Pada masa yang sama juga, sambutan perayaan ini haruslah dijadikan sebagai satu perayaan kebangsaan di mana ia dapat dinikmati oleh masyarakat di negara kita. Okey. Ini adalah kerana sambutan sebegini dapat meningkatkan kefahaman terhadap adat dan budaya masyarakat yang berbeza kaum dan agama. Okey. Dengan ini masyarakat di negara kita dapat bertoleransi antara satu sama lain dan hidup secara aman dan damai. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.